Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Sherlina Jaidi, nomor matriks C23E1111. Hari ini saya ingin membentangkan poster saya yang bertajuk Analisis Tanda dan Makna dalam Mitos Yunani dan Mitos Rom berdasarkan teori Roland Barthes. Poster ini membincangkan bagaimana mitos bukan sekadar cerita dongeng atau hiburan masyarakat lama, tapi sebenarnya mengandungi simbol, makna tersirat, dan ideologi tertentu. Untuk memahami perkara ini, saya menggunakan teori semiotik yang diperkenalkan oleh Roland. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan konsep teori Barthes terlebih dahulu, kemudian mengaitkannya dengan dua mitos utama, yaitu mitos Yunani, watak yang Sipilia adalah mitos Pandora, dan mitos Rom pula saya pilih kisah tentang mitos Venus. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana masyarakat dahulu menyampaikan pemikiran dan nilai hidup mereka melalui simbol dan mitos. Menurut Roland Barthes, mitos ialah satu bentuk sistem komunikasi. Maksudnya, mitos bukan hanya cerita biasa, tetapi satu cara masyarakat menyampaikan message ideologi mereka kepada generasi yang akan datang. Dalam teori semiotik ini, terdapat dua konsep utama, yaitu signifier dan signified. Signifier atau tanda merujuk kepada simbol, image, objek, atau watak yang dapat dilihat dalam sesuatu cerita. Contohnya seperti kisah mitos Pandora, di mana dalam cerita kisah mitos Pandora bermula daripada kotak Pandora, bunga ros, atau burung merpati. Manakala signified atau makna pula merujuk kepada idea, nilai, atau message yang tersembunyi di sebalik simbol tersebut. Apabila kedua-dua unsur ini digabungkan, maka terhasil atau satu makna yang lebih mendalam. Oleh sebab itu, Barthes percaya bahawa setiap mitos sebenarnya membawa ideologi tertentu yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat pada masa tersebut. Sebagai contoh, masyarakat Yunani sering mengaitkan kehidupan manusia dengan takdir, penderitaan, dan hukum. Manakala masyarakat Rom pula lebih menonjolkan unsur cinta, kecantikan, dan keharmonian dalam kehidupan sosial mereka. Jadi, melalui teori Barthes, kita dapat memahami bahawa simbol dalam mitos bukan dipilih secara kebetulan, tetapi mempunyai fungsi untuk menyampaikan pemikiran masyarakat. Seterusnya, saya akan bincangkan mitos Yunani yang berkaitan dengan watak Pandora. Dalam mitos ini, Pandora ialah wanita pertama dicipta oleh para dewa. Dia diberikan sebuah kotak atau bekas yang tidak boleh dibuka. Namun, kerana sifat ingin tahu, Pandora akhirnya membuka kotak tersebut dan menyebabkan pelbagai malapetaka seperti penyakit, kesedihan, dan penderitaan tersebar ke seluruh dunia. Walau bagaimanapun, satu perkara masih tinggal di dalam kotak, yaitu harapan. Berdasarkan teori Barthes, terdapat beberapa tanda penting dalam mitos ini. Tanda pertama ialah kotak Pandora. Kotak ini bukan sekadar objek biasa, tetapi simbol kepada rahsia dan godaan yang boleh membawa kesan besar kepada kehidupan manusia. Tanda kedua ialah tindakan membuka kotak. Perbuatan ini melambangkan sifat ingin tahu manusia yang kadangkala sukar dikawal. Tanda ketiga ialah penyebaran penderitaan. Hal ini menunjukkan bahawa kehidupan manusia sentiasa dipenuhi cabaran, kesakitan, dan kesusahan. Manakala tanda terakhir ialah harapan yang masih tinggal di dalam kotak. Simbol ini sangat penting kerana ia memberi gambaran bahawa walaupun manusia menghadapi penderitaan, mereka tetap mempunyai harapan untuk meneruskan kehidupan. Dari segi makna pula, mitos Pandora menunjukkan bahawa setiap tindakan manusia mempunyai akibat tertentu. Sikap terlalu ingin tahu boleh membawa kesan buruk jika tidak dikawal dengan bijak. Selain itu,
Penderitaan dalam cerita ini juga menggambarkan realiti kehidupan manusia yang tidak pernah lari daripada ujian dan masalah. Namun begitu, kewujudan harapan membawa message yang lebih positif yang menunjukkan bahwa manusia masih mempunyai kekuatan dalaman untuk bangkit semula walaupun berdepan dengan kesusahan. Secara ideologinya, mitos ini memperlihatkan bahwa masyarakat Yunani percaya kehidupan manusia dipengaruhi kekuatan dan tindakan dalam pilihan mereka sendiri. Dalam masa yang sama, masyarakat Yunani juga percaya bahwa harapan ialah unsur penting untuk manusia untuk terus hidup. Seterusnya ialah mitos Rom yang berkaitan dengan mitos Venus, di mana kisah cerita Venus ialah dewi cinta, kecantikan, dan kesuburan dalam masyarakat Rom. Venus sering digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik dan mempunyai kuasa mempengaruhi emosi manusia melalui cinta. Dalam mitos Venus terdapat beberapa tanda utama yang boleh dianalisis menggunakan teori Bartos. Tanda pertama ialah kecantikan Venus itu sendiri. Kecantikan ini bukan hanya merujuk kepada rupa fizikal, tetapi juga simbol kepada daya tarikan, pengaruh, dan kuasa emosi. Tanda kedua ialah bunga ros. Bunga ros sering dikaitkan dengan cinta, kasih sayang, dan keindahan. Tanda ketiga pula yaitu burung merpati yang melambangkan kedamaian dan kesetiaan dalam hubungan manusia. Selain itu, kuasa cinta Venus juga menjadi simbol penting dalam masyarakat Rom karena cinta dianggap mampu menyatukan manusia dan mewujudkan keharmonian sosial. Dari segi makna, kecantikan Venus menunjukkan bahwa masyarakat Rom sangat menghargai nilai estetika dan penampilan. Bunga ros dan merpati pula membawa makna keharmonian, kelembutan, dan keamanan dalam kehidupan. Kuasa cinta yang dimiliki Venus juga menggambarkan bahwa emosi dan kasih sayang mempunyai pengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Jika dilihat dari segi ideologi, mitos Venus menunjukkan bahwa masyarakat Rom mengangkat cinta dan kecantikan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Nilai ini bukan sahaja berkaitan dengan hubungan percintaan, tetapi juga berkaitan keharmonian masyarakat secara menyeluruh. Hal ini berbeza sedikit dengan masyarakat Yunani dalam mitos Pandora yang lebih menekankan penderitaan dan akibat daripada tindakan manusia. Oleh itu, melalui simbol-simbol dalam mitos Venus, kita dapat memahami pemikiran masyarakat Rom yang lebih menonjolkan unsur kasih sayang, kecantikan, dan keamanan. Rumusan untuk kedua mitos ini dan berdasarkan teori semiotik membuktikan bahwa mitos bukan sekedar cerita-cerita lama untuk hiburan masyarakat. Namun di sebaliknya, setiap simbol dan watak dalam mitos mempunyai tanda dan makna tertentu yang membawa ideologi masyarakat pada zaman kini. Mitos Pandora memperlihatkan simbol penderitaan akibat tindakan manusia dan juga harapan dalam kehidupan, manakala mitos Venus pula melambangkan cinta, kecantikan, dan keharmonian sosial. Melalui dua analisis ini, kita dapat memahami bahwa masyarakat Yunani dan Rom menggunakan mitos sebagai medium untuk menyampaikan pemikiran, nilai, dan kepercayaan mereka kepada masyarakat. Secara tidak langsung, teori Bartos juga membantu kita melihat bahwa simbol dalam cerita lama sebenarnya masih relevan untuk dipahami dalam kehidupan modern seperti pada hari ini. Sekian, terima kasih.